Kalau aku jumpa apa pelik-pelik lah, bukan aku minta, aku tak minta. Aku cakap macam ni. Kalau kalau aku nak jumpa benda pelik, janganlah tunjuk muka dia. Tu yang aku minta. Benda pelik entiti masuk kat entiti lah maksudnya kan. Benda yang aku jumpa satu sebentuk badan yang dia, aku rasa tak tahulah orang nak buat prank ke ataupun betul-betul, aku tak tahu. Wallahi aku tak tahu. Dia dengan tak gunanya tak pakai baju, dia pakai seluar dalam saja warna merah. Dengan kepala dia letak kotak. Kadang-kadang Aku memang tak lah. mesti nampak ke tak nampak, mestilah aku jelas nampak, jelas sekali. Dia memang nampak. Memang ada satu benda sahaja. Yes, betul. Dan dia badan aku, bulu roma aku semua naik. Boom. Naik kembang gila, macam betul-betul kewujudan dia kat situ. Betul. Okay, selamat malam dan salam kepada penonton. Okay, ini adalah rancangan Sembang Sabtu. Okay, daripada saya Cik Kami dan berdua. Saya Zul. betul. Saya Saya. adalah Zul. Nanti kami akan kongsikan beberapa pengalaman kami sendiri tentang beberapa konten Yang menarik lagi. Betul. Antaranya Misteri, cerita kejaya kami, macam-macam lah. Pengalaman-pengalaman yang lalu, pengalaman atau impian yang akan kami ceritakan lah. Apa yang kami nak. Ini cuma sebuah konten yang mungkin boleh menarik berkongsi pengalaman kami semualah. Kan? Okey, betul-betul. Okey, jadi ini adalah episod 1, episod pertama antara Episod premier kami tu. betul. Nanti kami akan cuba sedaya upaya lah untuk menceritakan pengalaman kami sendiri. Betul. Tentang episod ke-1 kan kita. Okey. Episod 1 kita akan menceritakan tentang misteri atau kisah-kisah seram antara kami. Tapi minggu ini Saya yang akan ceritakan betul. misteri itu kan. Betul. Betul. Minggu ini kita akan dengarkan cerita misteri daripada Zul. Okey. Okey. Zul, Okey. kita boleh mulalah sekarang. Mungkin sebelum ni kau kerjaya sebagai macam-macam lah kan. Aku Betul. pernah borak dengan kau macam-macam kerjaya kau. Yang aku macam pernah dengar kau pernah kerja sebagai media. Kan? Betul. Mungkin kau boleh cerita sedikit macam mana kau kerja sebagai media dulu. Macam mana? Okey. Okey, sebelum aku bertukar kerja ya, aku dulu merupakan seorang petugas media di sebuah syarikat lokal di negeri kelahiran aku. Sebelum aku menjadi media ni, aku belajar, aku terpaksa membuat latihan industri di sebuah syarikat ni, disebabkan oleh permintaan universiti lah kan. Kalau kita belajar, kita mesti ada praktikal apa semua kan. So sama juga macam aku buat latihan industri tu. Mulanya aku diletakkan di posisi sebagai video editor. Video editor di mana aku terpaksa membuat berita dalam sehari. Depend lah berita yang akan dihantar oleh reporter. Okey. Bermulanya aku praktikal waktu musim Covid waktu tu. Praktikal terpaksa di musim Covid. Di mana waktu musim Covid tu kan agak susah jugalah bagi aku. Sebab aku praktikal di rumah. Orang lain praktikal di company apa semua, aku praktikal di rumah. Kau bayangkan macam mananya. Dah lah aku tak tahu macam mana nak mulakan sebagai editor tu. Dan aku dapat maklum first tu kan, waktu aku masuk dapur diri tu, company tu dia tengah set up studio untuk department digital. Dan aku diletak di posisi sebagai department digital tu. Disebabkan aku mengambil bidang multimedia kreatif, dan aku diletakkan posisi tu. Dan sebelum ni tak ada orang yang di posisi tu. Tu yang aku terus bekerja situ. Dan bos aku juga beritahu, Zul, kalau kau habis, kalau bos
prestasi kau okey, kau akan diambil kerja sebagai permanent staff. Tu yang aku, oh okey, aku kena buat yang terbaik selama 2 bulan tu. Okay. Dan Alhamdulillah aku dapat posisi tu. Di kala kawan aku yang masih struggle nak bercari kerja, aku tak perlu. Aku habis saja medical, sehari je aku rehat dan aku masuk kerja. Tu yang specialnya bagi aku. Okay, okay lah, itu adalah sedikit sebanyak lah tentang kerjaya kau kan. Yang tu pengalaman aku pengalaman first, lah. aku Betul. pergi tu. Okay, sekarang ni sebab topik kita ni pasal First topik kita ni kan? Topik first kita ni adalah tentang misteri. Ya, ya, ya. Okay, aku mungkin kita tahu kerjaya sebagai reporter ni atau media ni macam-macam tempat kan kita akan pergi cover Betul. berita kan. Betul-betul. Okay, rasa mustahil kalau kau tak ada pengalaman yang macam misteri daripada kes-kes kan. Betul-betul. Mungkin kau boleh cerita sedikit ke kau mesti ada kan cerita misteri. Mungkin kau boleh cerita sedikit sebanyak pengalaman kau lah sebagai reporter, sepanjang ada pengalaman misteri apa yang kau boleh kongsikan. Macam mana? Okay. Okay, sebelum tu kan aku as a reporter tak semestinya aku di dalam studio saja. Aku sebagai video editor, tapi aku waktu tu aku sebagai reporter, aku sebagai video editor dan aku merakap sebagai videographer juga. Itu yang bestnya. Aku yang tak semestinya aku dalam studio je, tapi aku keluar juga di lapangan lah untuk mengambil capture video-video, footage untuk dijadikan sebagai menghasilkan sebuah berita tu lah. Kau bayangkan, waktu itu aku banyak pengalaman. Taklah banyak, aku 2 tahun je sebagai videographer, video editor di sebuah syarikat tu. Ada jugalah pengalaman pahit, manis, sedih, seram pun ada. Yang ni aku nak cerita satu peristiwa lah yang pernah aku alami lah sepanjang aku bergelar sebagai media. Peristiwa ni berlaku 2 tahun lepas, tak silap aku. 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Mana 2 tahun lepas Setahun lepas. Berlakunya waktu tu aku di studio tengah membuat suntingan video berkaitan dengan kitong. Waktu tu pun tengah buat video seram jugalah. Waktu tu kitong bercamping, aku dan staff-staff aku pergi camping di sebuah gunung lah di Sarawak, di Kuching terutamanya. Waktu tu belum ada kejadian misteri lah. Okay. Pada pukul 4 macam tu, pasal lah rasanya, member aku dekat kampung call aku, Zul, kau tak nak cover kampung ke? Ada tragedi. Dia cakap macam tu. Tragedi? Kau boleh bohong je, kau jangan nak buat cerita. Betul, dia cakap tu, betul. Lepas tu dia bagi aku satu gambar orang ramai dekat sebuah kawasan. Dulu kawasan tu kawasan rumah nenek aku, tapi disebabkan kampung aku selalu tragedi tanah susuh, tahkisnya dekat sungai kan. Jadi rumah nenek aku pun tak ada, dan situ dah jadi sungai tau. Dia gambar dekat situ. Aku masih macam tak percayalah orang ramai kat situ. Aku mesej dengan kakak aku, pukul kakak aku, cakap, Kak Is, betul ke ada budak lemas dekat kampung? Belum kakak aku tak tahu tau. Kakak aku respon, tak ada lah. Aku risau anak buah aku yang kadang-kadang main sungai, dekat sungai. Risaulah. Kita nak tahu, dapat confirmation. Takut anak buah aku sendirilah. Lepas tu kan, selang berapa minit lepas tu baru kakak aku call aku balik, cakap, betul ada berlaku tragedi budak lemas. 2 orang, tapi seorang dapat diselamatkan oleh penduduk kampung lah, dan seorang lagi tak dapat diselamatkan disebabkan waktu tu betul-betul air pasang besar tu. Tu yang tragedi yang paling sedih lah. Aku 2 hari kot, aku balik dari office, aku pecut kereta sampai dekat kampung aku dengan speedy tau, dengan lajunya, dengan aku buka double signal untuk sampai ke kampung supaya aku tak terlepas tragedi tu. Lepas aku sampai dekat kampung tu, aku letak beg aku ambil kunci motor, dah pecut dekat
tragedi itulah. Dengan kau bayangkan waktu tu memang air pasang besar tau. Aku redah banjir tu. Aku redah dengan pakai seluar jeans, dengan takut tak pakai apa tu, tak prepare apa semua. Pergi jumpa pegawai yang in charge kejadian lah. Bomba istilahnya, bomba betul. Bomba aku tanya, "Cik, boleh cik kongsi kronologi yang berlaku sekarang?" Wah, pegawai itu cerita berapa mangsa, berapa kekuatan dan apa ikutman atau jentera-jentera yang mereka turunkan untuk pencarian SAR ataupun search and rescue. Itulah. Lepas tu dia cerita, okey, ada 2 orang mangsa dan seorang dapat diselamatkan oleh penduduk kampung dan seorang lagi masih tidak dijumpai lah sampai ke malam tau. Sampai ke malam aku cover dekat situ. Part yang paling sedih kau tahu apa? Waktu tu malam tau, mak dia turun dekat sungai tu, dia panggil anak dia, "Nak," ada nama dia, aku tak nak sebut nama dia. "Nak, pulanglah nak, mak tunggu kau," apa semua. "Pulanglah nak." Memang keadaan aku yang waktu tu aku tengah masih dekat lokasi kejadian tu. Aku rekod dari belakang tu, saya sedih je. Sampai ada orang kampung juga dia azan tempat situ. Ikhtiar cara orang untuk, mana tahu, kita tak tahu kan ikhtiar mana satu yang Allah terima untuk apa tu, mempermudahkan urusan kita. Tapi part yang paling sedih tu kan, mak dia panggil anak dia lah. Budak tu masih kecil lagi, masih sekolah rendah. Yes, betul lah apa cakap. Aku as a reporter, aku walaupun dalam keadaan macam tu, aku perlu lakukan kerja aku sebagai wartawan di lokasi kejadian lah waktu tu. Tu yang paling sedih, cerita sedih yang aku pernah buat. Selang berapa hari lepas tu kan, kebesokan hari tu, aku masih juga kau beritahu awal pagi. Waktu tu di lokasi kejadian dalam pukul tengah hari. Pegawai yang bertugas di situ, dia bagi tahu apa. Waktu tu kita orang ada beberapa rakan media juga yang cover tragedi tu. Dan yalah, waktu tu kita orang tengah ramai berkumpul satu tempat untuk mendapat maklum balas daripada pihak penguasa lah, pihak kuasa operasi tu. Dia cakap tu, korang nak join kita orang pergi SAR ke? So ramai-ramai lah kami geng ini. Okay, boleh juga kami. So kami prepare semua equipment, jaket keselamatan apa semua. Belum lagi kami nak turun bot tu, kita orang dengar orang penduduk kampung teriak, dah jumpa. So kami terpaksa berkejar berlari ke tempat yang penduduk kampung jumpa tu. Walhal tempat tu tak jauh daripada tempat dia jatuh dekat situ. Dia memang tak jauh. Bayangkan kau dalam keadaan berapa. Memang waktu tu aku tak boleh tahan lagi. Aku terpaksa on phone aku live dan live lah. Tapi yalah, sebagai kita pun ni kami tak ni lah live apa tu mayat mangsa tu lah. Sedih juga betul tu. Aku rasa macam aku tak boleh bayangkan lah keadaan tu macam mana. Itulah, tu yang sedih. Tapi aku kena kembali lagi yang peristiwa yang seram yang kena cerita tu. Selang beberapa hari lepas tu, aku rasa hari Khamis main pergi Jumaat ni, tak silap aku. Selang beberapa hari Sabtu tu aku ditugaskan untuk untuk pergi cover satu event muzik di sebuah hotel di Kuching. Yelah, muzik kan. Aku pergi. Waktu aku nak pergi tu, aku rasa badan aku memang tak sihat. Macam masa sebab hujan kan. Pas beberapa hari aku berpanas, berhujan. Lepas tu aku memang rasa nak demam lah. Badan aku memang rasa berat. Lepas tu aku pergi jugalah, gagahkan diri aku, makan pil apa semua. Pergi. Waktu tu memang ada bos aku juga. Waktu tu pergi join sekali. Aku tahu dia dalam waktu tu pukul dekat almost nak pukul 11 lah. Aku tahu, "Bos, boleh tak aku balik dulu? Badan aku rasa tak sihat ni, boleh tak?" Boleh lah. Dia cakap tu, boleh lah. Sebab
program tu dah habis juga. Aku balik, lepas tu hujan renyai-renyai tau, memang tengah renyai-renyai. Aku balik, aku sampai dekat area kawasan kampung aku almost dekat pukul 12 macam tu. Lepas tu sepanjang aku balik tu daripada Limpas ke daripada jambatan yang untuk masuk ke kawasan aku, memang tak ada sebuah sebiji kereta pun begitu. Memang tak ada sebiji kereta. Kau bayangkan dengan keadaan sunyi, hujan renyai-renyai macam tu. Pasal aku tak ada rasa pelik-pelik, tak ada rasa pelik apa pun sebab aku tak ada lah. Selalu kan aku balik lewat juga. Kerja aku ni kadang-kadang boleh balik pukul 10, kadang boleh balik pukul 11, kadang boleh balik sampai pagi pun pernah aku balik. Kau bayangkan aku tengah drive satu, ada kat kawasan kampung aku tu ada roundabout. Aku pergi, aku limpas dekat roundabout aku tu ada sebuah surau hijau. Entahlah. Mata aku ni tertumpu dekat pintu pagar surau tu. Dan sebelum aku pernah je turun kerja apa aku berniat macam ni. Kalau aku jumpa apa pelik-pelik lah, bukan aku minta, aku tak minta. Aku cakap macam ni. Kalau aku nak jumpa benda pelik, janganlah tunjuk muka dia. Itu yang aku minta. Benda pelik yang kita masuk kat kita lah maksudnya kan. Benda yang kita tak minta apa semua kita tak minta lah. Tapi kalau boleh janganlah kau tunjuk muka, aku cakap macam tu. Selalu pesan diri ke sendiri lah. Sampai ke kawasan tu kan pukul 12 kot, pukul 12 tengah malam. Kau bayangkan dengan hujan lagi. Waktu balik kan? Waktu balik aku nak sampai dah tak jauh lagi ke rumah aku. Memang berapa meter je ke rumah aku. Kau bayangkan dekat surau lagi tu, aku jumpa satu sebentuk badan yang aku rasa tak tahulah orang nak buat prank ke ataupun betul-betul aku tak tahu. Wallahi aku tak tahu. Dia dengan tak pakai baju, dia pakai seluar dalam saja warna merah. Dengan kepala dia letak kotak. Kadang-kadang aku fikir, orang dia buat prank tu. Tapi bila aku fikir balik, siapa yang orang nak buat kerja gila malam-malam ni kan? Dekat mana tu? Dekat area rumah aku. Oh, kau nampak benda tu dekat area rumah kau? Dia tak ada area rumah kau, hampir rumah aku tu. Oh, okey. Kau bayangkan, siapa orang nak buat tengah malam, dia tak pakai baju, bukan seluar dalam dia. Pakai kotak lagi kat kepala dia tu. Kau bayangkan, kau sanggup tak? Tengah malam dengan hujan, kau sanggup tak macam tu? Aku memang tak lah kan. Mestilah aku fikir. Yang benda satu lagi kan. Lepas tu lepas aku limpas kau bayangkan, ini roundabout kan. Ini jalan lurus dan sini masuk lorong rumah aku dan surau betul-betul dekat sini. Aku kalau nak masuk lorong tu aku perlu lalu kawasan tu. So memang ini surau, ini laluan aku. So aku nampak atau tak nampak, mestilah aku jelas nampak, jelas sekali. Dia memang nampak. Memang ada satu benda sahaja. Yes, betul. Dan dia menghadap di dinding. Dia tak tunjuk muka dia kat aku. Oh, dia menghadap dinding. Dia hadap dinding. Okay. Tapi dia bayangkan, dia bukan tinggi, dia bukannya rendah, dia sedang-sedang. Dia macam budak-budak sikit lah. Kau bayangkan. Kalau budak, sanggup ke dia nak main malam-malam, tengah malam lagi? Mak bapak ada lampu ke macam mana kawasan? kau bayang. Kereta aku kan aku corner tu kan. Kan lampu kereta aku memang jelas terpampar cahaya dia dekat situ. Oh, dia berdiri dekat Dinding tu. dinding. Dinding Dekat tu dinding pagar tu. dinding pagar surau tu? Oh, okey. Maksudnya kau nampak benda tu menghadap ke dinding surau kan? Bukan dinding surau, dinding pagar surau. Pagar surau tu lah. Itulah, memang itulah pengalaman pertama yang aku melihat benda tu. Okay. Tapi selalu je aku, kalau nak kata nampak tu, itulah kali pertama nampak. Kalau kata merasa tu memang banyak kali jugalah. Itulah yang first. Kau bayangkan, aku limpas itu, tiba-tiba bulu badan aku, bulu rumah semua naik. Boom, naik kembang gila. Macam betul-betul kewujudan dia kat situ. Itulah. Jadi macam mana perasaan kau setelah kau nampak benda tu sepanjang sampai ke rumah, sebelum sampai ke rumah tu, macam mana perasaan kau? Entah, aku macam nak kata pucat pun tak pucat. Nak kata, aku rasa waktu tu memang cepat-cepat nak sampai rumah.
Cepat-cepat. Nasib baik memang tak sampai 5 minit. 3 minit, 2 minit macam tu sampai rumah aku lah. Memang tak jauh dah. Waktu tu, nasib baik waktu tu pukul 12 tu kakak aku dia tengah pergi kencing. Aku parking kereta aku, ketuk pintu. Waktu tu hujan lagi. Aku takut orang rumah tak dah tidur kan. Tutup pintu ketuk. Ketuk. Oh, sabarlah kakak aku cakap gitu. Oh, sabarlah. Tutup kereta, barang semua aku tinggal tu, handphone aku masih tinggal. Handphone aku ambil balik. Tutup pintu, kunci. Aku bayangkan bilik aku tu kalau buka cermin tu boleh nampak surau lagi lah. Boleh nampak. Memang surau tu memang dekat dengan Taklah dekat sangat, dia macam kira 30 meter lah. melalui mata kasar tu boleh nampak lagi surau tu. Okay. Aku bayangkan, aku keram. Aku nak tidur pun tak boleh tau. Dah tutup mata pun aku terbayang benda tu. Sampai aku fikir tingkap tu kan, kok aku dia tengok tingkap. Oh ya, aku terbayang macam tu. Astagfirullahaladzim, seram waktu tu. Sampai 3 hari tau. 3 hari aku tak boleh tidur malam. Adakah lepas kejadian tu kan, kau ada menghadapi apa-apa kejadian lagi ke selepas kau nampak benda tu? Tak ada, setakat tu tak ada kan. Tapi perasaan takut tu masih ada lah. Macam dia terbayang-bayang keluar di fikiran. Macam tu lah. Sampai kan, macam mana aku 3 hari tu kan, aku macam kadang-kadang aku macam kalau aku kerja malam tu memang aku tak rasa stay dekat Kuching lah, aku tak nak balik. Betul lah. Macam tu. Lepas tu macam mana cara aku nak macam ni, orang cakap nak buat aku supaya malam tu aku boleh tidur. Sehari tu aku perlu buat aktiviti yang untuk melatihkan betul-betul aku badan aku letih apa semua. Malam nanti aku boleh tidur. Macam itulah. Aku tak tidur petang, kalau aku tak kerja aku tidur petang. Buatlah main apalah untuk aku supaya aku tak tidur petang tu. Supaya sehari tu aku letih dan malam tu aku boleh tidur dan tak boleh terbayang-bayang benda tu lah. Itu peristiwa yang first seram yang aku pernah lalui. Yang tu adalah first pengalaman aku berjumpa entiti. Tapi tak tahu sama ada itu entiti. Sekarang ni masih aku terfikir-fikir adakah itu entiti ataupun orang nak buat prank. Tapi selama ni tak ada pula aku dengar orang cerita apa semua benda tu berlaku. Besok tu aku bangun pagi, aku beritahu kakak aku, beritahu abang aku semua apa yang aku lalui malam tu. Lepas tu kan abang aku rumah dia tak jauh juga. Abang aku tak jauh dari rumah kita orang kan. Dia cakap macam patutlah ada orang, dia termimpi jugalah dia malam tu. Dia mimpi benda yang seram jugalah. Aku cakap patutlah Zul, patutlah aku pun ada mimpi juga benda pelik-pelik. 2-3 malam aku mimpi pelik-pelik. Dia cakap macam tu. Itulah. So adalah awak cakap, mak aku cakap mungkin pagi tu kita tak tahu lagi kan. Yalah, aku kan, kau bayangkan aku berapa hari cover lepas tu, mungkin orang cakap kalau tempat aku cakap punah, bau dia ke apa ke masih dekat situ. Yalah, aku jumpa benda macam tu. Tu yang paling seram aku lah. Agak seram tu pada bagi aku lah. Agak seram lah. Kalau jumpa sendiri, aku tak tahulah. Aku terkencing kali itu. tapi nasib lah tak nampak rupa. Itulah. Memang aku nak riak, bukan aku bercakap. Kalau kau wujudkan entiti kau, janganlah kau tunjuk muka kau. Macam tu lah aku cakap macam tu. Pesan diri sendirilah. Itulah. Okey, aku rasa setakat ni ialah episod 1 kita untuk menceritakan pengalaman mistik ya. Pengalaman mistik itu. Okey, mungkin minggu hadapan setiap hari Sabtu kita akan kongsi lagi beberapa pengalaman
mungkin bukan misteri, mungkin pengalaman lain Betul. daripada kami dua. Pengalaman sedih ke? Mungkin boleh. Satu lagi aku nak beritahu je. Malam ni jangan kau tak boleh tidur pula Chat. Aku ni kalau dengar perkara macam ni, bukanlah tidak takut, tapi dia terbawa-bawa atau bayang-bayang lah. Betul. Macam kau cerita tu, aku boleh bayang keadaan macam mana. Betul lah. Betul. Sebab aku pun ada juga cerita-cerita yang misteri. Tapi bukan hari Kau ni simpan lah. dulu, kau simpan Aku dulu. simpan dulu. Okay. Nanti aku akan ceritakan episod seterusnya lah. Minggu depan ke minggu seterusnya kan. Betul. Kalau korang nak dengar cerita Chat pula, korang jangan lupa subscribe, tekan like, notification. Kalau ada video keluar, maksudnya mungkin cerita seram Chat lagi, kan? Why not? Kita tak tahu. Okay. Jadi kita Stop sampai stop sini lah. sampai sini saja Ah. untuk episod 1 kita. Okay, sebelum tu kan, kalau korang ada cerita misteri ke yang ingin aku cerita, yang korang rasa nak pernah melalui ataupun yang ingin dikongsikan bersama kami, korang boleh je komen di ruang komen supaya mungkin kami bercerita cerita-cerita korang yang akan dimasukkan ke episod-episod yang akan datang lah kan. Nanti kita mungkin akan buat konten di mana penonton atau subscriber, siapa-siapa sahajalah boleh direct on call bersama kami untuk menceritakan pengalaman misteri atau pengalaman apa-apa sahaja yang menarik lah. Okey, untuk info-info penonton dekat luar sana kan. Betul. Jadi ada apa-apa? Rasanya setakat ni saja untuk episod premier kami, episod pertama kami. Biasalah episod 1 macam-macam lah kekurangan dia. Mungkin korang ada cadangan ke yang ingin kami tambah baik untuk episod-episod yang akan datang. Kan Chat? Okay, betul. Okay, apapun, jumpa lagi episod akan datang. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Jangan tak tidur malam ini.